Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe. Pada hari ini, kamu semua akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.4 iaitu bahagi dalam lingkungan 1000 dan standard pembelajaran 2.4.1 membahagi dalam lingkungan fakta asas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membina sifir bahagi dengan betul menggunakan konsep bahagi sebagai pengumpulan, pengongsian, tolak berturut-turut dan songsangan darab. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 2 jilid 1, muka surat 99, 100, 101 dan 102. Baiklah murid-murid, hari ini kamu semua akan belajar membina sifir bahagi menggunakan konsep pengumpulan, pengongsian, songsangan darab dan tolak berturut-turut. Sebelum itu, kamu semua perlu ingat sekali lagi cara untuk menulis ayat matematik bahagi bermula dengan jumlah ahli atau jumlah objek dibahagikan dengan bilangan ahli dalam setiap kumpulan sama dengan bilangan kumpulan. Baiklah, mari cikgu tunjukkan cara untuk membina sifir bahagi menggunakan konsep pengumpulan, di mana kamu perlu mengumpulkan objek ataupun mengumpulkan bilangan ahli mengikut kumpulan, membentuk kumpulan. Baiklah, di sini contoh yang diberikan ialah menggunakan kek. Di sini ada sejumlah kek iaitu sebanyak 24 biji kek. Sekarang, kek ini dikumpulkan secara 6-6. Dikumpulkan secara 6-6. 6, 6, 6, 6. Jadi, jumlah objek ataupun jumlah kek tadi ialah 24 dibahagikan secara 6-6. Jadi, untuk bilangan ahli dalam setiap kumpulan ayat matematiknya ialah 6. 24 bahagi 6. 24 merujuk kepada jumlah ahli ataupun jumlah objek iaitu kek dibahagikan 6-6. Bermaksud di dalam setiap kumpulan terdapat 6 kek. Sekarang, berapakah bilangan kumpulan yang terbentuk? Betul, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan yang terbentuk. Jadi, jawapannya ialah 4. Seterusnya, untuk membina sifir bahagi berdasarkan konsep pengongsian, ianya merujuk kepada sejumlah objek dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Sejumlah objek dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Jadi, cuba perhatikan ayat matematik bahagi ini. Ianya bermula dengan jumlah ahli atau jumlah objek. Sekarang, cuba perhatikan jumlah aiskrim yang terdapat dalam gambar rajah ini.
Ada berapa jumlah aiskrim kesemuanya? Betul, ada 8 aiskrim. Dan 8 aiskrim ini dibahagikan kepada 1 kumpulan, 2 kumpulan. Jadi, 8 aiskrim ini dibahagikan kepada 2 kumpulan. Jadi, di dalam ayat matematik kamu ini, 8 bahagi kumpulan. Ada berapa kumpulan? Ada 2 kumpulan. Jadi, untuk konsep pengongsian, sejumlah objek dibahagikan kepada kumpulan. Untuk membahagi mengikut konsep pengongsian, kita perlu bahagikan satu persatu aiskrim ini. Aiskrim yang pertama untuk kumpulan 1, 1 aiskrim untuk kumpulan 2, 2 aiskrim untuk kumpulan 1, aiskrim yang kedua untuk kumpulan 2, aiskrim yang ketiga untuk kumpulan 1, aiskrim yang ketiga untuk kumpulan 2, aiskrim yang keempat untuk kumpulan 1, dan aiskrim yang keempat untuk kumpulan 2. Jadi, sejumlah objek dibahagikan dengan kumpulan sama dengan bilangan ahli atau bilangan objek dalam setiap kumpulan. Jadi, di dalam setiap kumpulan tadi ada berapa aiskrim? Setiap kumpulan ada 4 aiskrim. Jadi, 4 ialah jawapan untuk ayat matematik ini. Jadi, untuk konsep pengongsian, jumlah ahli dibahagikan dengan kumpulan sama dengan bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Jadi, jawapannya ialah 8 bahagi 2 sama dengan 4. Kita teruskan dengan membina sifir bahagi berdasarkan konsep tolak berturut-turut. Kita juga boleh menggunakan operasi tolak ya, walaupun dalam bahagi. Jadi cuba perhatikan ayat matematik ini. 12 bahagi 3 sama dengan, jadi cikgu akan tunjukkan caranya berdasarkan garis nombor ini. Garis nombor ini bermula dari sifar 3, 6, 9, 12. Jadi, 12 bahagi 3. Kita akan menggunakan konsep tolak. Jadi, untuk tolak, kita akan bermula dari 12 tolak 3. 12 tolak 3. Konsep mengundur dari belakang ke depan. 12 tolak 3. Jadi dalam bentuk lazim, 12 tolak 3 sama dengan 9. Tolak lagi 3. 9 tolak 3 sama dengan 6. Tolak lagi 3. 6 tolak 3 sama dengan 3. Tolak lagi 3. 3 tolak 3 sama dengan sifar. Jadi, 12 bahagi 3 sama dengan, cuba perhatikan bentuk lazim ini. Ada berapa kali kita menolak dengan nombor 3? Ada 4 kali kita melakukan operasi tolak 3 secara berturut-turut. Jadi jawapannya ialah 4. Okey, 12 bahagi 3 sama dengan 4. Dan yang terakhir sekali ialah membina sifir bahagi menggunakan konsep songsangan darab. Dan kalau murid-murid nak tahu, sebenarnya membina sifir bahagi menggunakan konsep songsangan darab ini adalah yang paling mudah sekiranya
kamu semua menghafal sifir dengan baik. Jadi, cuba perhatikan ayat matematik darab yang berwarna hijau. Di situ ialah ayat matematik untuk sifir 2. 1 darab 2 sama dengan 2, 2 darab 2 sama dengan 4, 3 darab 2 sama dengan 6 dan begitulah seterusnya sehingga 9 darab 2 sama dengan 18. Jadi untuk ayat matematik darab, seperti yang kamu telah belajar sebelum ini, cara untuk menulis ayat matematik darab ialah kumpulan darab bilangan ahli sama dengan jumlah ahli ataupun jumlah objek. Manakala untuk menulis ayat matematik bahagi, terbalik. Ianya terbalik. Ini yang dikatakan songsangan. Untuk menulis ayat matematik bahagi pula, bermula dengan jumlah objek bahagi dengan bilangan ahli dalam setiap kumpulan sama dengan kumpulan ataupun sama dengan bilangan kumpulan. Okey, cuba perhatikan 1 darab 2 sama dengan 2 dan 2 bahagi 2 sama dengan 1. Nombor 1 dalam ayat matematik darab ditulis di hadapan mewakili kumpulan. Namun, untuk ayat matematik bahagi, 2 bahagi 2 sama dengan 1, 1 ditulis di sebelah belakang mewakili kumpulan. Jadi, kumpulan dalam ayat matematik darab ditulis di bahagian hadapan. Manakala untuk ayat matematik bahagi, 1 ataupun kumpulan ditulis di sebelah belakang ataupun di bahagian jawapan. Dan untuk ayat matematik darab, 1 darab 2 sama dengan 2. 2 sama dengan 2. 2 mewakili jumlah objek ataupun jumlah ahli ditulis di belakang. Tetapi untuk ayat matematik bahagi, jumlah objek ditulis di hadapan. Ini yang dikatakan songsangan. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. 2 darab 2 sama dengan 4. Bila diterbalikkan, 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okey, di sini. 3 darab 2 sama dengan 6. 6 bahagi 2 sama dengan 3. 4 darab 2 sama dengan 8. 8 darab 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan ayat matematik bahagi. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Kalau darab, terbalik, songsangan. 5 darab 2 sama dengan 10. 12 bahagi 2 sama dengan 6. 6 darab 2 sama dengan 12. 14 bahagi 2 sama dengan 7. 7 darab 2 sama dengan 14. Jadi, cuba selesaikan untuk 8 darab 2 sama dengan 16. Apakah ayat matematik bahagi untuk songsangan darab? Apa dia murid-murid? 16 bahagi 2 sama dengan 8. Sekarang cuba perhatikan pula kalau ayat matematik 9 darab 2 sama dengan 18. Jadi apakah sifir ataupun apakah ayat matematik bahaginya pula? Betul, 18 bahagi 2 sama dengan 9. Sebab itu cikgu kata untuk membina sifir bahagi menggunakan konsep songsangan darab, ianya sangat mudah sekiranya kamu menghafal sifir. Jadi lepas ini siapa yang masih belum hafal sifir, kena cepat-cepat hafal sifir. Okey? Seterusnya, mari kita lihat contoh yang kedua untuk membina sifir bahagi menggunakan konsep songsangan darab. Kali ini, cikgu menggunakan sifir 6. Cuba perhatikan untuk ayat matematik darab yang berwarna hijau dan yang berwarna ungu untuk ayat matematik bahagi. Jadi, kita bermula dengan 1 darab 6 sama dengan 6.
6 bahagi 6 sama dengan 1. Songsangan ataupun terbalik. 2 darab 6 sama dengan 12. Kalau terbalik, 12 bahagi 6 sama dengan 2. Jadi murid-murid, cuba kamu jawab apakah ayat matematik bahagi untuk yang ketiga. Apakah songsangan bagi ayat matematik 3 darab 6 sama dengan 18? Apakah ayat matematik bahaginya? Betul. 18 bahagi 6 sama dengan 3. Bagaimana pula dengan 4 darab 6 sama dengan 24? Cuba gunakan konsep songsangan darab. Betul. 24 bahagi 6 sama dengan 4. Okey, sekarang cuba kita selesaikan 36 bahagi 6 sama dengan 6. Jadi, bagaimana cara untuk menulis ayat matematik darab bagi 36 bahagi 6 sama dengan 6? Gunakan konsep songsangan. Betul. 6 darab 6 sama dengan 36. 7 darab 6 sama dengan 42. 42 bahagi 6 sama dengan 7. Jadi, sekarang untuk ayat matematik bahagi 48 bahagi 6 sama dengan 8. Jadi, apakah ayat matematik darabnya? Betul. 8 darab 6 sama dengan 48. Akhir sekali untuk ayat matematik bahagi 54 bahagi 6 sama dengan 9. Apakah ayat matematik darab? Menggunakan kaedah songsangan 9 darab 6 sama dengan 54. Jadi, untuk membina sifir, bahagi menggunakan konsep songsangan darab. Yang paling penting sekali ialah kamu mesti hafal sifir. Tak rugi tau hafal sifir. Jadi, lepas ni, cepat-cepat hafal sifir. Baiklah, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana untuk menulis sifir bahagi menggunakan konsep pengumpulan, pengungsian, tolak berturut-turut dan songsangan darab. Yang kedua, kamu sudah tahu bagaimana untuk menulis ayat matematik bahagi. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya memberi ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat kamu gunakan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat, jaga diri dan jumpa lagi. Bye! Like, share, komen dan subscribe.